Bersama MHI, 1 jam dengan pelbagai isu semasa. Rabu, 29 Jun. Residensi untuk golongan marhain. Sejauh mana inisiatif ini dapat membantu golongan kurang berkemampuan memiliki rumah sendiri? Dan MHI berkunjung ke Sempurna Sabah, mendekati penduduk di sana dengan pelbagai produk ratangan tempatan yang unik. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fetri Yahya. Saya Fariha On. Diharapkan anda semua sihat, belaka ceria, belaka pada hari... Tak boleh jawab hari Rabu ya. Hari 29 Jun 2022. Hanya tinggal 1 hari saja lagi. Dan kita akan masuk nanti 1 Julai. Julai ni apa dah? Wih, 1 Julai itu tarikh yang banyak isu semasa juga. Kalau 1 Julai tarikh ya. Julai MHI akan bermula pada setiap hari. Biasa Isnin sampai Jumaat, kali ini Isnin sampai Ahad. Setiap hari anda akan berjumpa dengan saya, dengan kakak, dengan semua ni untuk pelbagai informasi yang berkekalan. Dan juga nanti untuk anda yang nak berkorban, esok hari terakhir untuk anda kalau nak potong kuku ke, potong rambut ke, sebab disunatkan untuk anda menyimpannya sampai hari berkorban nanti. InsyaAllah. Sebab awak antaranya lah. Sebab saya tengok macam dah tak ni dah. Kita esok boleh lagi. Dan kita lah Julai ini macam-macam isu akan dibincangkan nanti. Kita pun sedia arif dengan pelbagai perubahan yang akan berlaku dalam negara. Dan sekarang ni pun memang hangatlah isu-isu politik, isu-isu macam-macam. Dengan harga barangan yang terkawal kan, dengan minyak masaknya. Masih lagi kalau semua kita tengok dekat Dada Akhbar pasal minyak masak. Hari ini buka surat khabar pasal minyak masak juga. Ini memberikan satu kesan dan juga tak hebat kepada rakyat jugalah kan, dengan adanya isu seperti ini. Tadi saya baca ada satu tu, dia kata minyak masak ni daripada dah campur dengan minyak yang terpakai dan sebagainya. Ini antara akan memberi masalah besar kepada pengguna jugalah. Itu dia. Dan penting kita cakna dengar apa mungkin pengumuman yang akan dibawa oleh kerajaan dan sebagainya. Sebagai contoh kalau harga ayam akan diapungkan ke macam mana. Sebab kita sedia arif dengan apa yang berlaku dalam negara. Isu-isu politik tu mungkinlah ada yang berminat, ada yang tidak. Tapi ini tentang isu yang melibatkan importnya kepada masyarakat. Harga barangan, kemudian nanti apakah implikasinya kepada rantaian pembekalan produk kepada kita semua. Okey. Nanti kita akan berbicara berkenaan dengan residensi rumah ni yang mampu memilihkan. Mungkin kita kadang-kadang terfikir macam alamak, dengan keadaan pandemik dulu, lepas tu mampu ke kita nak beli rumah dan sebagainya. Tapi sedar tak, kerajaan juga telah menyediakan pelbagai kemudahan dan juga inisiatif kepada golongan B40. Itu dia. Dan bila sebut tentang rumah mampu milik ini bukanlah bermaksud kita merujuk kepada rumah setinggan ataupun rumah PPRT, rumah yang kos rendah, tapi rumah yang macam teri yang baik. Betul. Dan mungkin ada spesifikasinya yang tertentu dan mampu untuk kita jadikan sebagai aset kita di masa depan. Jadi apa cara kita untuk faham tentang rumah mampu milik ini dari segi adalah piawaian yang ada untuk kemudahan kita bersama. Sebab mungkin 2 tahun ini mungkin ada yang terpaksa simpan impian itu. Ada yang mungkin terpaksa lupakan banyak duit tu digunakan untuk keperluan yang lain. Betul. Jadi dah ada mungkin sinar ekonomi ini. Apa rancangan anda untuk dapatkan rumah berbilik yang mampu memberikan keselesaan kepada anda semua? Nanti mungkin belum lagi terlambat sebab nanti kita akan bersama dengan pakar kita untuk kongsikan segala informasi dan juga yang penting kita kena faham. Nanti bolehlah kita cari apa lagi. Sebenarnya banyak inisiatif yang telah disediakan oleh kerajaan ni. Cuma kita kena ambil tahulah kan. Jadi nanti kita akan berbicara lanjut berkenaan dengan residensi golongan marhain ini. Itu dia. Dan hari ini juga kita nak berkongsi. Kali ini ada wartawan yang sempat jelajah sampai ke sebenarnya ada, saya sangat cemburu ya. Ya, sebenarnya ada wartawan kita yang sampai ke tempat orang asli, berkongsi tentang bagaimana kehidupan mereka di sana. Dan kali ini cuba MHI tambah dah ada Isnin sampai Ahad ni, lebih nak sampai kepada anda meluas di tanah tinggi, di kawasan hutan, di kawasan laut. Semuanya kita dekati. Ini kalau tengok visualnya nanti sangat-sangat mengujakan. Ini di Sempurna Sabah. Jadi ini dikongsikan juga bagaimana adanya satu lagi sisi kraft tangan di sana. Kan kita tahu kan Sabah, Sarawak, dia sangat kaya dengan budayanya, dengan kraft tangannya. Itulah dia. Saya kalau Sempurna tu suka dengan rumpai laut. Aku tahu awak kelihatan muda ya. Awak itulah macam
produk-produk makanan kan yang unik, terutama daripada kaum bajau. Rupanya bajau ni pun ada dia punya accent dia macam di kawasan ni lain sikit. Kan? Di kawasan ni lain sikit. Okey, nanti juga wartawan kita akan berkongsi bagaimana projek Craft Community-ku. Dan mungkin kita boleh saksikan terlebih dahulu ini antara hadiah yang dibawa pulang dari pulau di sebuah pulau di Semporna Sabah ini. Saksikan. Semporna Sabah, sebuah daerah di pantai timur negeri Bawah Bayu yang mempunyai keunikan dan tarikan yang tersendiri. Dengan kepadatan penduduk melebihi 160,000 orang, bot, sama ada persendirian maupun penambang, menjadi pengangkutan utama di sini. Saujana mata memandang, lautan menjadi medan untuk masyarakat di sini memperoleh pendapatan utama sebagai nelayan. Bukan hanya terkenal dengan keindahan pulau, malah Semporna turut terkenal dengan keunikan seni kraftangan. Baru-baru ini kru MHI berpeluang membuat lawatan ke beberapa pulau di Semporna untuk melihat sendiri penghasilan kraftangan di bawah projek Craft Community-ku, Anjuran Kraftangan Malaysia, agensi di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC. Pulau Omadal, sebuah penempatan komuniti etnik Bajau yang mengusahakan kraf anyaman pandan. Bersama penduduk tempatan, Roziah Jaladin, 46 tahun, pengerusi Persatuan Wanita Pulau Omadal yang bergiat aktif dalam usaha mengangkat budaya mereka melalui seni anyaman pandan. Kraftangan ni membantu komuniti di sini, terutama ibu-ibu yang kerja di rumah, contoh curi rumah tiada buat apa-apa. So, kraftangan ini memang membantulah dari segi pendapatan penduduk di Pulau Omadal. Dari segi promosi, kami ada My Craft Shopee di bawah bimbingan Kraftangan Malaysia. Diorang memang promosi setiap usahawan, setiap komuniti. Diorang sentiasa berkontak dengan komuniti, dengan usahawan. Diorang promosi di situ. Keistimewaannya pandan dengan mangkuang memang berbeza sebab pandan sangat halus dan dia tahan lama bertahun-tahun. Saya punya tikar untuk sederhana di rumah sekarang sudah 5 tahun, masih lagi ada. Sebab kalau tikar dia ada 2 lapis yang sangat halus dan corak berbagai corak tu dibawa kami punya kebudayaan sendiri, unik-unik kebudayaan di tempat kami sendiri. Selain kraftangan anyaman, produk replika turut memberikan nilai estetika dan sesuai dijadikan sebagai perhiasan atau cenderamata. Antaranya perahu kecil atau lebih dikenali sebagai lepa-lepa miniatur. Secara tradisionalnya, lepa berfungsi sebagai rumah kapal sebelum menjadi kapal nelayan dan kargo. Kehalusan motif yang diukir oleh pengukirnya, Muhammad Rafi Barahim, 46 tahun, menuntut ketelitian dan kesabaran yang tinggi bagi menghasilkan lepa bersaiz kecil di Pulau Bumbung. Misalnya saya membuat lepa-lepa ini untuk apa? Untuk cendera kenangan. Memang banyak sambutan ni dari tempat, terutama dari kedai yang kedai-kedai lah. Bergantung dengan proses cara pembuatan lepa ini. Kalau macam ada yang ukiran yang kasih cantik-cantik lah, boleh dikatakan kalau macam biasa boleh mengambil masa 1 hari. Biasanya kalau yang lama itu boleh dikatakan 3 hari lah, sebab itu tu boleh dikatakan dia lengkap banyak ukiran. Dari Pulau Omadal dan Pulau Bumbung, kami beralih ke Pulau Selakan untuk meneroka keunikan penghasilan lapuhan secara tradisional.
Lapuhan atau dapur tanah merupakan alat untuk memasak hidangan harian di sini. Penghasilan lapuhan memerlukan gabungan dua jenis bahan utama, iaitu tanah liat dan pasir. Uniknya, pembuatan kraf lapuhan di Pulau Selakan adalah satu-satunya tempat di dunia yang menggunakan pasir gunung berapi. Dihasilkan oleh Bunga Anuh Baturua, 64 tahun, antara individu yang masih meneruskan tradisi warisan pembuatan lapuhan ini. Memang inilah kan kami buat selama ini. Pasal dari nenek moyang kami, memang ini kami buat. Istimewanya, proses mengadun tanah liat dan pasir gunung berapi dilakukan dengan halus di atas bogok, iaitu sampan kayu kecil. Selain untuk promosi dan pemasaran, pihak Kraftangan Malaysia turut membantu dalam menyediakan bahan asas kepada para usahawan. Dibagi kami tanah liat, membuat acuan. Kalau ada sudah kan menempa kami, baru adalah. Indah lama kalau sejak membuat nih. Boleh 3 biji 1 hari, tapi makan masa dikasih kering lah 1 bulan. Disinkan dengan air ni je. Tak nak bagi ada garisan ke? Okey. Puan Bunga kini sedang menunjukkan proses pembentukan dan pengemasan dalam menghasilkan lapuhan atau dapur tanah ini. Walaupun sekarang ini kita kebiasaannya lebih memilih dapur gas atau elektrik untuk memasak, lapuhan ini masih digunakan oleh suku kaum Bajau Laut sehingga ke saat ini. Inisiatif pihak kerajaan dalam memastikan usaha memperkasa komuniti kraf sekaligus menaikkan industri seni kraftangan negara membuka peluang menjana pendapatan kepada masyarakat. Secara tidak langsung, dapat mengekalkan tradisi warisan terdahulu. Itu dia bumi yang sempurna disempurna. Itu menerusi, mereka juga sebenarnya meneruskan legasi diorang juga. Ya, betul. Kan apa saja yang dilakukan itu tadi kreatif itu melambangkan bagaimana budaya mereka sendiri, masyarakat di sana sendiri. Itu belum lagi tentang musiknya, tradisinya, budayanya memang begitu kaya sekali dengan khazanah warisan bangsa. Okey, itu khazanah dari Sabah MHI jelajah ke segenap bumi di Malaysia untuk paparkan apa yang terjadi dan apa yang terkini di segenap sudut yang mungkin jarang kita dengar. Baik, selepas ini kita akan bawakan pengisian yang tadi kita telah warakan berkenaan dengan residensi golongan marahan. Bagaimana kita sebenarnya boleh menikmati inisiatif yang telah diusahakan oleh kerajaan dalam memiliki rumah yang mampu milik dengan harga itu yang dia. Pembelian ini bermaksud fasilitinya pun lengkap. Serta kalau anda nak parkingan tempat yang berebut kan, tapi ini memang ada hak anda sendiri. Jadi kemudahan pun teratur dan semua mahukan kehidupan yang lebih sempurna. Dan ini nanti akan berikan kepada anda penjelasan daripada pakar yang mengkaji dan juga memperhalusi fakta-fakta penting untuk anda semua. Baik, kita berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan kupas berkenaan dengan isu terbabit. Okey, Assalamualaikum. Khas untuk anda yang golongan marhain ya. Ya, kita lah tu. Baik, kita berbicara lebih lanjut berkenaan dengan apa yang kita boleh kongsikan residensi golongan marahan, iaitu rumah mampu milik, ada kemudahan dan sebagainya dengan harga katanya 300,000 ke bawah. Itu telah disediakan inisiatif oleh kerajaan sendiri. Jadi kita nak terus. Jadi kita bersama dengan Profesor Dr. Jamilul Lail Abdullah yang merupakan Dekan Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Hukum Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, kita mungkin boleh mulakan dulu. Sebab kadang-kadang orang cakap apa residensi mampu milik ni, kan? Apa bezanya dengan rumah PPR dan sebagainya? Adakah sama ataupun pemahaman lebih jelaslah? Daripada segi residensi mampu milik ni, dia terdapat beberapa kategori lah. Jadi dia harga untuk yang mereka berpendapatan daripada 2,500 hingga ke 10,000 kalau individu. Dan kalau yang terbaru ni adalah residensi mampu milik
residensi wilayah keluarga Malaysia yang itu di wilayah persekutuan. Yang itu harga dia sampai sehingga RM300,000. Tapi kita dah biasa juga dengan macam flat ke ataupun PPRT. Yang itu di bawah, kalau macam PPRT itu lebih di luar bandar dan itu bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi ada kementerian yang berbeza yang yang menyediakan rumah-rumah tersebut lah. Jadi untuk golongan sasar tersebut, kalau PPRT itu untuk yang mungkin miskin tegar di luar bandar yang pendapatan di bawah 2,500. Tapi di kawasan bandar pun kalau gaji 7-8 ribu pun mungkin memerlukan yang perumahan mampu milik dan telah disediakan yang harganya daripada 63,000 sehingga 300,000. Dari segi standard pembinaan dapat diterangkan Profesor? Okey, dari segi standard pembinaan, kalau yang terbaru ni residensi wilayah yang ada di wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan. Okey, disebabkan harganya boleh sehingga 300,000. Jadi itu kemudahannya ada kolam renang dan ada pejabat dan lain-lain lagi lah. Dia macam pangsapuri kak. Tetapi dia lebih yang dipanggil sebagai pangsapuri yang mampu milik, yang menggunakan subsidi silang supaya dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan perumahan mampu milik di kawasan bandar. Baik Prof. Kita lihat sekarang ini banyak kerajaan umpama menumpukan golongan B40 ini dalam memiliki sebuah rumah tu. Banyak inisiatif, tapi mungkin masih ramai lagi yang tak tahu. Pada pandangan Prof sendirilah, apa yang menyebabkan permasalahan ini semakin meruncing? Maknanya penekanan diberikan kepada golongan ini dalam pemilikan rumah ini. Dia penekanan perlu diberikan disebabkan sekarang ni kos sara hidup yang meningkat dan harga rumah, terutama sekali selepas tahun 2009 dahulu, harga rumah naik dengan mendadak dan gaji pendapatan yang diterima oleh golongan ini tidak setara dengan kenaikan harga rumah. Jadi penekanan perlu diberikan kepada mereka kerana jika kita tidak dapat memberikan rumah yang selesa, yang berdaya huni kepada mereka, kita tidak akan dapat mencapai matlamat kita untuk menjadikan bandar berdaya huni yang boleh dikecap oleh setiap golongan masyarakat. Tanpa bantuan pada kerajaan memang sangat susah bagi mereka untuk mendapatkan rumah mampu milik. Prof, dari segi density kan itu perkara penting sebelum kita memiliki rumah. Kadang-kadang kawasan memang menarik tapi kepadatannya luar biasa. Tambah sekarang ni kita dibebani dengan isu kesesakan. Bila kita nampak ada projek pembinaan rasa macam ya Allah apa lagi ni kan. Memanglah kita mahukan pembangunan tapi dari segi kelangsungan hidup kadang-kadang rumah bagus tapi komuniti sekeliling tu macam susah nak bernafas, nak bergerak. Jadi macam mana dari segi wawasan dalam usaha memberikan kediaman mampu milik, residensi yang okey tetapi berkaitan langsung pula dengan komuniti setempat tu Pak? Okey, yang itu daripada konsep yang kita katakan sebagai berdaya huni. Jadi berdaya huni itu yang pertama adalah dia, kalau kita tengok daripada density saja, jangan tengok pada density itu saja, tapi kita tengok satu lagi lokasinya di mana perumahan tersebut terletak. Jadi macam residensi wilayah yang kita ada sekarang ni diletakkan berdekatan dengan kawasan berdekatan dengan stesen transit. Itu yang kita panggil transit oriented development, pembangunan berorientasikan transit, di mana pada situ tidak memerlukan penduduk tersebut menggunakan kereta untuk ke tempat kerja. Jadi itu adalah salah satu cara lah kita jalankan. Dan satu lagi bila kita buat pembangunan juga dalam segi perancangan bandar kita ada panggil traffic impact assessment. Okey, penilaian impact traffic dan adalah mitigasi yang perlu dijalankan. Baik. Kita biasa dengar kadang-kadang macam nak beli rumah tu ya Allah tak mampu lagi lah. Umur sampai 40 pun alamak belum mampu lagi, sebab kadang-kadang kita melihat macam rumah boleh beli tapi kawasan ni agak jauh sana Prof. Kan kadang-kadang kita fikir kita kerja kat sini. Masalahnya harga di bandar tu sangat mahal. Jadi itu yang menjadi antara kekangan dan juga faktor. Nanti kita akan satu soalan untuk Prof. Kita sambung lagi berbincang tapi ini perkongsian menarik. Betul. Bagaimana pasangan yang baru berumah tangga ni ada peluang keemasan untuk memiliki rumah. Jadi bila ada rumah ni perasaannya lega luar biasa, dapat membina tamadun sendiri dalam kehidupan. Perkongsian yang menarik untuk anda. Wartawan Ashraf ada laporan yang kita saksikan. Memiliki rumah sendiri ialah impian bagi setiap orang. Di Kuala Lumpur dan Selangor, harga rumah yang mahal membataskan keinginan dan kebanyakannya hanya mampu menyewa sahaja atau membeli rumah kos rendah.
Melalui inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, iaitu dengan mewujudkan projek residensi mampu milik, membolehkan golongan berpendapatan rendah membeli rumah idaman mereka. Pada pertengahan Jun lalu, Perdana Menteri mengumumkan sebanyak 67,944 unit kediaman di bawah projek residensi wilayah keluarga Malaysia sudah mendapat kelulusan pembinaan setakat Mei lalu. Justru ini menjadi satu titik permulaan kepada negara untuk menyasarkan rumah mampu milik kepada golongan yang kurang berkemampuan. Projek perumahan yang ditawarkan adalah bagi memenuhi keperluan semasa dengan persekitaran yang selesa, praktikal dan sesuai untuk seisi keluarga. Bagi Mardia Syazwani, 31 tahun, yang sudah 2 tahun menetap di kawasan residensi mampu milik di Sepang Selangor ini, bersyukur kerana dapat membeli rumah pertamanya pada usia yang muda. Dia dan suami, Afiq Rosli, 30 tahun, bermula merancang membeli rumah pada 2018 dan akhirnya berjaya memilikinya pada 2020. Sebelum ni saya dengan suami sewalah di Cyberjaya kan. Sebelum nak tunggu dapat kunci semua. Okey, bila dapat kunci tu dan memiliki rumah sendiri, memang rasa teruja lah. Mardia mempunyai hobi mendekorasi rumah. Baginya, apabila memiliki rumah sendiri, banyak perkara boleh dilakukan serta tiada halangan dalam membuat renovasi kecil bagi mencantikkan suasana di dalam rumah. Dekor kan rumah sendiri, dah boleh tebuk-tebuk dinding kan. Jadi masa tu nak konsep apa warna apa tu semua kita boleh pilih lah. Jadi perasaan saya dengan suami memang sangat orang kata excited lah. And then sangat-sangat happy lah dengan dekor yang kami buat sekarang ni lah. Kelebihan residensi mampu milik ini berbanding rumah kos rendah ialah mempunyai pelbagai fasiliti secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan penduduk melalui penggunaan kemudahan yang dikongsi bersama. Sangat kiranya berpuas hatilah dengan kawasan perumahan, dengan fasiliti dekat sini. Dekat sini pun kiranya macam selamat lah. Sebabnya kawasan ini berpagar dan mempunyai guard house. Dan fasiliti yang ada kat sini surau, ada taman permainan dengan dewan lah untuk kegunaan kan. Pelbagai inisiatif diwujudkan dengan tujuan untuk membantu rakyat yang kurang mampu. Oleh itu sebagai rakyat, peluang yang diberi ini haruslah diambil dan diguna sebaik mungkin bagi menjamin kelangsungan hidup. Sebagai pengguna juga, kita haruslah pandai menjaga dan memelihara segala kemudahan yang diberi untuk generasi masa hadapan. Itu dia, banyak kualiti yang ada di situ lah. Rumah tu mungkin kawasannya berpatutan harga, kemudian dengan fasilitis yang menyokong, ya, ada kemudahan-kemudahan untuk membina keluarga pada masa yang sama. Tapi masalahnya Prof, kita nak tanya juga sebab kita tahu tadi Prof kata meningkatnya kos sara hidup. Gaji pun dapatlah kalau kita duduk bandar ni 6,000 sekalipun, kalau kita ada anak dan sebagainya memang tak cukup untuk nak menampung. Kadang-kadang kata sewalah, menyewa kita dekat sini kan. Jadi bagaimana Prof kalau misalnya seseorang tu kan walaupun ada inisiatif tapi masih lagi tak mampu Prof. Dan bagaimana sebenarnya untuk residensi seperti ini kepada golongan B40 terutamanya golongan muda, sebab kita rasa kita nak mendidik juga bagaimana sebenarnya rumah tu adalah aset pertama. Betul. Bukannya kereta dan sebagainya. Tapi dengan ada istilah miskin bandar pula kan. Miskin bandar. Kemudian nak mencari rumah jadi yang sesuai macam mana Prof? Yang itu memang satu memang sangat tough lah di kawasan bandar kalau pendapatan tidak tinggi. Cara yang pada saya yang terbaik adalah untuk kerajaan membina lebih banyak lagi rumah-rumah mampu milik ni lah. Sebabnya saya tengok kalau yang dalam
plan kerajaan adalah untuk 10 tahun akan datang sehingga daripada 2019 hingga 2028 kerajaan bercadang membina 1 juta. 1 juta rumah mampu milik dan residensi wilayah tu di wilayah persekutuan sebanyak 80,000 lah. Tapi kalau pergi website ke residensi wilayah tu saya tengok yesterday pengunjung pun dah 1.3 juta. Jadi mana demand tu adalah sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi salah satu caralah membina lebih banyak lagi. Kalau kepadatan tinggi tu letakkan berdekatan dengan stesen transit. Jadi sekarang kita akan ada yang the circular line semua tu. Jadi kalau buat kat situ, jadi kalau dia tak memerlukan membeli kereta, insya-Allah boleh untuk membayar untuk rumah tersebut lah. Sebab ada kajian PhD student saya buat tu, kalau di luar bandar tu macam jauh di Kelang ke kan, berbanding dengan orang yang duduk kawasan bandar tu, kalau dicampur dengan kos tol dan kos minyak tu, sebenarnya di luar bandar tu lebih tinggi kos dia. Kalau dari segi pemilikan. Tapi tak nampak. Tapi tak nampak. Dia sebab dia tengok berapa bayar kat bank kan, tetapi setiap hari bayar tol, bayar minyak tu. Minyak sekarang pun naik dah, harga dah tinggi. Jadi untuk kita sambungan dengan ketubuhan tu sangat penting untuk mereka melakukan pergerakan penting seperti ke tempat kerja. Dan kemudian adakah kita menjangkakan akan wujud zon-zon baru yang mampu untuk menampung kerana kita bimbang kalau sempat saja mungkin ada implikasinya apa kan. Jadi mungkin adakah penerokaan zon baru ini akan memberikan satu lagi kelegaan ataupun macam mana? Pembukaan zon baru ni satunya dia dibuka disebabkan tanah di sana lebih murah. Jadi untuk mengurangkan kos rumah tersebut lah. Jadi kawasan-kawasan di luar pusat bandar tu harganya lebih murah. Tapi apa yang akan berlaku nanti, kita berlaku dipanggil sebagai rebakan bandar. Rebakan bandar tersebut maknanya orang tinggal semakin jauh daripada tempat pekerjaan dan akan menyebabkan kos yang lebih tinggi lah untuk membayar tol dan minyak juga. Jadi kita rasakan bahawa apa yang terbaik adalah kita macam membentuk satu komuniti di kawasan tersebut. Jadi situ rumah dia dan situ kawasan dia, tempat dia bekerja supaya mengurangkan kos sara hidup yang lain dan juga akan memberikan keselesaan dan meningkatkan kualiti hidup penduduk. Mental pun lebih sihat, Prof. Betul juga. Tapi nak capai kualiti hidup tu kan senang Kita juga kena berkorban dan juga kena pandai untuk menggaji sebelum memiliki, sebab rumah ni dia macam pelaburan yang sepanjang mungkin bayar semua hidup. Jadi sebelum buat pilihan anda kaji segenap aspek dan rujuk pada yang pakar untuk dapatkan ilmu pembelian rumah anda. Baik. Terima kasih banyak Prof di atas perkongsian ini. Harap-harapnya nanti ada juga banyak inisiatif yang telah akan dibuat oleh pihak kerajaan untuk memikirkan bagaimana sebenarnya dapat membantu rakyat Malaysia dalam memiliki rumah mampu milik ini. Terima kasih Profesor Dr. Jamalun Laili Abdullah, Dekan Fakulti Seni Perancangan dan Ukur Universiti Teknologi Mara, UiTM di hatiku. Cita. Okey. Baik, nanti kita banyak berbincang tentang perjuangan mujahadah dalaman kita yang nak berkorban, yang nak menderma, yang nak infak. Kita rangkumkan dalam MHI seketika nanti. Masih di Malaysia, kita nak jalankan semangat untuk berkorban dan membuat karya yang baik demi jiwa, demi ummah. Nak bersama dengan Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Al-Idrus, penasihat program bagi Yayasan Budi Ihsan Malaysia, berkongsi tentang satu kembara yang cukup indah sekali. Kembara korban 11 asnaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri. Okey, saya dengar khabar Ustaz terus nak gerakkan satu karya yang menarik di bawah Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Mungkin dapat diperincikan. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita dah nak masuk bulan Zulhijjah, bulan yang ada dua ibadah yang sangat besar bagi umat Islam. Yang pertama, ibadah haji. Ibadah haji mungkin ada sebahagian umat Islam yang terpilih. Yang tidak terpilih untuk buat haji tahun ni, ada satu lagi ibadah yang sangat besar pahalanya, iaitulah melakukan ibadah korban. Kita mencontohi Nabi Ibrahim, kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ramai yang berdaftar dengan Yayasan Budi Ihsan. Kita doakan moga segala niat dan amalan anda semua diterima oleh Allah. Yayasan Budi Ihsan uruskan ibadat korban dalam negara dan luar negara. Alangkah indahnya kalau ada seorang anak, dia telefon mak dia telefon ayah dia, "Mak, saya nak hadiahkan tahun ni pada mak ibadat korban. Saya nak belanja mak buat ibadat korban."
gembiranya mak dan ayah kita di kampung halaman. Ustaz, kalau mak ayah saya dah meninggal macam mana? Boleh. Kita juga boleh buat ibadah korban. Kita ambil bahagian, kita masuk bahagian kita. Ya Allah, aku masuk bahagian korban ini dengan kuniatkan hadiahkan pahalanya kepada arwah mak, kepada arwah ayah yang dah meninggal. Bahkan kalau ada guru-guru kita kenal Al-Quran, kita pandai Al-Quran dengan dia, kita ambil bahagian korban, kita niat, ya Allah, aku ingin hadiahkan pahala korban ini kepada arwah guruku. Sahabat-sahabat yang menonton, jangan lupa sekarang boleh snap dulu gambar di skrin, ada nombor telefon kami di Yayasan Budi Ihsan. Ataupun nak kita ada QR code. Baik telefon, type je kat situ. Jangan tangguh. Dia nak buat ibadah ini, jangan kita bertangguh. Sebab niat yang baik kita percepatkan. Moga-moga kita dapat hadiahkan. Bukan saja pahala untuk diri kita, kita juga dapat ajak ahli keluarga kita sama-sama buat ibadat korban. Ini juga adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, gaji aku masih berjalan dikala ada orang yang dibuang kerja. Ya Allah, pencen aku masih masuk dikala ramainya orang susah. Aku bersyukur padamu ya Allah, aku nak kongsi rezeki ni kepada saudara-saudaraku. Tak kisahlah, kita boleh pilih nak buat yang dalam negara ataupun di luar negara. Alhamdulillah, Yayasan Budi Ihsan Malaysia kita dapat anugerah ISO 2015 pengurusan ibadat korban ini. Bahkan kita ada hubungan dengan Jabatan Agama Islam di Chad dan di Nigeria, Afrika. Kita berurusan secara direct dengan mereka di sana untuk memastikan ibadat korban peserta-peserta kita dilaksanakan sebaik mungkin. InsyaAllah. Itu ada maklumat yang lengkap. Itu dia, lengkap sekali penjelasan Ustaz, ringkas dan mempadat. Semoga dapat mencambahkan semangat untuk berjuang di bulan Zulhijjah. Ambil gambar dulu kat skrin, ambil gambar dulu nombor telefon. Okey, boleh. Sampai itu dia Ustaz Syed Nurul Hisham Al-Idrus, penasihat program bagi Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Nak sambung lagi perjuangan untuk sematkan jiwa dengan amalan ibadah bersama dengan Fariha. Ada perkongsian menarik untuk tambah ilmu dan keimanan. Silakan. Baik, kita terus bersama berkenaan dengan kempen korban dan akikah bersama dengan Pertubuhan Adiniyah. Kita terus bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, merupakan Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fariha, sihat? Sihat, Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, okey, kita nak kongsikan berkenaan dengan kempen korban dan juga akikah ni bersama dengan Pertubuhan Adiniyah. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Fariha dan penonton MHI di rumah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Moga-moga sihat dan cergas pada hari ini. Dan insya-Allah seperti mana yang biasa Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah, saya selaku duta korban pada tahun 2022 ini mengajak kepada tuan-tuan untuk menghayati sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana aw kama qala." Sesiapa yang mempunyai kemampuan dan dia tidak berkorban pada tahun tersebut, jangan dekat tempat sembahyang raya kami. Seolah-olah Nabi tak nak melihat wajah mereka yang kikir bin kedekut ini apabila tidak mahu melakukan korban. Maka oleh sebab itu Imam Hanafi menyatakan daripada hadis ini, dia menyeletakkan bahawa ibadah korban ini wajib, walaupun majoriti ulama lain mengatakan sunat muakkad. Nabi SAW tidak kaya dan tidak juga miskin, tetapi Nabi SAW tidak pernah miss dalam melakukan ibadah korban pada setiap tahun. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah yang telah berpengalaman hampir 40 tahun sejak 1985. Fariha dah lahir ke belum masa tu? Dah Ustaz. Alhamdulillah. Bersama-sama mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menyertai bersama-sama dengan kami pada tahun ini. Semurah satu bahagian RM350 sahaja di tempat favorit kami, iaitu di Kemboja. Tuan-tuan yang rahmati Allah, bermakna kalau kita membahagikan 350 ini dengan hari-hari dalam setahun 365 yang penuh dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, bermakna satu hari lebih kurang 96 sen sahaja. 96 sen apa je yang boleh beli? Agak-agak Fariha, nasi lemak sebungkus lepas tak 96 sen? Tak lepas tak. Tak lepas. Maka itulah tanda manifestasi kita kepada Allah. Tanda syukur kita dalam setahun dengan nikmat yang begitu melimpah.
dengan telaga Kautsar yang Allah nak berikan kepada kita, kita jelmakan dengan berkorban dan sembelihkan cinta dunia kita hanya senyap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tahun ini kita akan sasarkan 100,000 peserta setahun, termasuklah akikah yang open sepanjang tahun. Dan kita around the corner ni, hari Jumaat ni dikatakan mungkin insyaAllah 1 Zulhijjah. Dan tak boleh bercukur badan, potong kuku bagi siapa yang nak berniat korban. Kita fokuskan untuk ibadah korban. Kalau tadi saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, RM350 satu bahagian di Kemboja, tempat favourite pertubuhan Adiniyah yang telah lama ini. Tetapi kita buka juga pada tahun ini kepada negara-negara lain, seperti negara tempat tumpah darahku Malaysia. Sebab ada orang kata, Ustaz sibuk je cari asnaf, fakir miskin, orang susah. Kalau negara Malaysia sendiri tak ada ke? Tuan-tuan, seperti mana kita tahu, kos di negara kita untuk binatang ini agak tinggi. Bagi satu bahagian di Malaysia adalah RM850 sahaja. Dan manakala untuk seekor kambing RM1,200. Jadi kita membuka peluang kalau tuan-tuan nak bagi fakir miskin kat Malaysia pun bagus juga. Tapi daripada tak mampu mungkin mahal, maka ketika itu orang kata daripada tak ada, lebih baik ada. Dan kita juga membuka ke negara Makkah Al-Mukarramah di Saudi Arabia, tetapi fokus untuk daging ataupun kambing sahaja, seekor kambing RM450 sahaja. Dan seperti mana yang saya nak kongsikan pada pagi ini, di Mekah ni ada orang kata, bukan orang have ke Ustaz? Bukan orang ada ke bangunan pencakar langit? Untuk pengetahuan Fariha dan penonton di rumah, sebenarnya di Mekah ini sentiasa ada orang susah sepanjang tahun sampai hari kiamat. Kerajaan Saudi membela dan membela negara-negara pelarian seperti negara Myanmar, Bangladesh, Pakistan, yang sebenarnya daging-daging korban ini, walaupun ulama kata boleh bahagi kepada 3 anjuran mereka, 1/3 untuk peserta korban, 1/3 lagi adalah untuk fakir miskin, dan 1/3 lagi untuk mereka yang meminta dan tidak meminta. Tetapi nama pun korban, Fariha dan penonton di rumah, kalau kita korbankan keseluruhannya kepada fakir dan miskin yang memerlukan, adalah juga diterima dan lagi bagus, tuan-tuan. Bahkan bila kita tengok negara dekat Kemboja, minoriti, bukan kerana mereka tak ada kambing, tak ada lembu, ada. Tapi kerana kemiskinan tegar mereka. Majoriti penduduk Islam yang minoriti di sana sangat miskin, terpaksa memakan daging hanya merasainya nikmatnya setahun sekali. Jadi agihan daging kita akan bagi direct kepada golongan fakir miskin ini. Termasuklah juga di Malaysia tu. Ya, Fariha. Baik, mungkin Ustaz, ini kita saat-saat akhir ni kan, mungkin Ustaz boleh gerak gempur lagi kepada mereka yang mungkin ingin bersama dengan Pertubuhan Adiniyah untuk korban dan juga akikah ni, Ustaz. Bagaimana untuk sebenarnya? Untuk merealisasikan apa yang kami perkatakan tadi, tuan-tuan boleh rujuk website kami, boleh print screen apa yang kat TV tu, boleh juga tengok ulangan di FB Live MHI, boleh telefon ataupun pergi ke website kami di talian https diniyah.org.my/korban. Ataupun ada orang kata sebab ini bukan nak beli nasi lemak, bukan beli nak beli benda murah, ada kos yang tinggi sedikit, nak bercik-cek, nak bertanya lanjut, boleh telefon kepada Ustazah Hazwani di hotline kami 011-5506-6972 ataupun kepada Cik Fatihah di talian 011-558-329-76. Ya, jadi insya-Allah di website kami yang kami terangkan tadi, di sana ada pendaftaran online, begitu juga boleh mendapatkan maklumat-maklumat perbankan internet dan seumpama dengannya. Dan bagi siapa yang beruntung selagi stok masih ada, kita akan bagikan free gift back canvas, termasuklah Quran tagging yang comel yang kecil itu. Saya dah tengok dah tu. Marilah bersama-sama kami untuk merealisasikan korban dan akikah bersama Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah. Ya. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniyah, seperti mana yang telah dikongsikan banyak informasi dan juga betul saya tengok dekat Adiniyah tu ada free gift. Jadi mungkin boleh terus pergi ke laman sawang mereka untuk dapatkan apa lagi sebenarnya yang boleh kalian lakukan untuk kempen korban dan juga akikah bersama dengan Pertubuhan Adiniyah. Selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Haji Fatri bersama dengan Yayasan Ikhlas Berkenaan Korban juga. Semua selepas ini di MHI. Masa untuk gemerlapkan diri dengan perjuangan ibadah korban yang bakal menjelma insya-Allah dengan semangat yang tinggi. Kali ini nak bersama dengan Yayasan Ikhlas. Kita saksikan sikit impasannya.
Kenapa susah payah buat korban ni? Yayasan Ikhlas kan ada. Daftar ibadah korban guna phone sahaja. Senang. Jadi nak bersama dengan Ustaz Syed Muhammad Bakri Syed Ishaq, pendakwah yang dihormati, untuk berkongsi tentang satu rumah, satu ibadah korban. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dapat dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ustaz, di samping ada pertanyaan yang banyak daripada penonton, contohnya macam sempena dengan Hari Raya Aidiladha ni yang bakal berhujung tiba, boleh tak sekiranya kita melaksanakan ibadah korban dengan niat ibadah itu untuk satu keluarga? Mungkin info ini sangat berguna untuk mereka yang masih lagi kira-kira untuk merancang lakukan ibadah korban pada tahun ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada MHI kerana bersama kita pada hari ini bersama Yayasan Ikhlas. Pada persoalan kalau ditanyakan boleh tak satu keluarga seekor binatang ataupun satu bahagian dikorbankan pada Aidil Adha ini? Jawapannya boleh. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW, Nabi menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nabi kata, wahai manusia, sesungguhnya bagi setiap ahlul bait, setiap rumah itu kena laksanakan satu korban bagi setiap tahun. Maksudnya tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan juga sabdaan Nabi SAW, waktu Nabi berkorban seekor kibash, Nabi kata Allahumma bismillahirrahmanirrahim, ataupun Nabi sebut bismillah, Allahumma taqabbal, dengan nama Allah, wahai Allah, terimalah min Muhammadin, daripada Nabi Muhammad SAW, wa min ali Muhammadin, daripada keluarga Nabi SAW, wa min ummati Muhammadin SAW. Maksud Nabi niatkan untuk Nabi, untuk ahli keluarga Nabi, dan juga untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di sini ulama boleh untuk setiap sebuah rumah mengeluarkan seekor ataupun satu bahagian untuk dikorbankan pada Aidil Adha ini. Itulah kempen Yayasan Ikhlas buat, satu rumah, satu ibadah korban. InsyaAllah. Baik Ustaz, jadi macam mana kalau mereka ingin menyertai bersama dengan Yayasan Ikhlas, mungkin ada caranya? Sebab kita pun mahu merebut pahala sejak mungkin, sebab kita tak tahu pahala mana yang bawa kita ke syurga. Jadi mungkin dapat Ustaz berikan laluannya. Seperti mana kita tahu bahawa ibadah korban ini syiar agama. Syiar agama. Bahkan sunat muakkad, sunat yang dituntut untuk setiap kita yang ada kemampuan istita'ah untuk kita berkorban. Jangan kata setahun sekali seumur hidup, tapi kalau boleh setiap-tiap tahun kita berniat dan berazam untuk berkorban. Jadi kalau bersama Yayasan Ikhlas, kami mengajak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh layari www.korbanikhlas.com. Di sana tuan-tuan boleh tengok apa yang kita tawarkan kepada tuan-tuan, pakej-pakej yang ada untuk kita tawarkan kepada masyarakat yang ingin berkorban dalam negara dan di luar negara. Ataupun tuan-tuan boleh hubungi nombor telefon 0387512500. Hubungi nombor telefon ini untuk kita melihat apakah persediaan-persediaan ataupun apa yang kami tawarkan. Dan untuk makluman semua, kita telah menawarkan dua jenis pakej, iaitu pakej korban dalam negara dan pakej korban di luar negara. Dalam negara ni hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pakej dalam negara itu berharga RM700 dan pakej luar negara bermula dengan harga RM390 yang kita tawarkan kepada masyarakat yang ingin berniat untuk melaksanakan ibadah korban sehingga 5 Julai nanti, insya-Allah. Kita masih lagi berpeluang untuk berkorban bersama Yayasan Ikhlas, insya-Allah. Ada 9 buah negara Ustaz kali ini, termasuk di Afrika, di India, Bangladesh, Kemboja, sampailah di tanah air sendiri. Jadi macam mana mungkin kepada yang masih lagi berkira-kira macam rasa nak buat ke tidak ni, supaya Ustaz kongsikan apakah ganjaran yang menanti untuk mereka ni? Sebab mungkin ada yang kedekut, mungkin ada yang bakil, mungkin ada yang nak beli benda lain. Jadi mereka lupa untuk menyambut seruan yang terindah ni Ustaz. Manifestasi daripada ibadah korban adalah kita dapat menyembelih kekikiran ataupun kedekutnya kita itu. Kita boleh sembelih kedekutnya kita. Bukan sekadar kita dapat menumbangkan satu sembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masya-Allah Allah menyatakan la yanalullahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu Wa Taala tak tengok kepada daging, tak tengok pada darah, tapi Allah tengok kepada keikhlasan, ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ayuh tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita ikut kata-kata syaitan yang mengatakan tak perlu berkorban pada tahun ini, tapi masya-Allah kita buatlah yang terbaik mungkin, iaitu kita nak sebagai kita seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala menyahut syiar agama ini, sebab berkorban adalah syiar agama.
kita buat setiap tahun untuk menandakan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan balasannya seperti mana kita tahu, binatang tunggangan itu Allah akan jadikan binatang tunggangan untuk kita di akhirat nanti. Ada orang kata, Ustaz, saya berkorban kambing, kecil je kambing. Tidak, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala buat sesuatu yang terbaik untuk kita. Kita dapat menunggang binatang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Itu dia. Jadi Ustaz dapat juga kongsikan mungkin talian ke website yang sesuai untuk kita sama-sama menyeru untuk berkorban. Silakan. Seperti mana saya sebut tadi, tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala kalau tengok pakai telefon ke, pakai TV ke, tuan-tuan boleh snap gambar ataupun print screen, ataupun boleh pergi terus ke laman web kami www.korbanikhlas.com. Di sana banyaknya maklumat-maklumat penting yang kita sediakan kepada tuan-tuan, ataupun boleh pergi ke Facebook yayasanikhlas.com. Di sana juga kita ada menunjukkan apa yang kita laksanakan untuk ibadah korban di 7 buah negara, terutama sekali di Afrika dan negara-negara yang susah ini, untuk kita bagi mereka kesenangan sedikit pada bulan Zulhijjah ini, insya-Allah. Baik, terima kasih pada Ustaz Syed Muhammad Bakri Syed Ishak, pendakwah selebriti yang memberikan ilmu yang berguna untuk kita kali ini, untuk korban, dan semoga ini memberikan satu rahmat untuk kita berjuang dan memantap lagi syiar Islam. Dan saya juga nak berkongsi dengan anda bagaimana cara yang penting untuk, jelas tadi ada yang berkorban untuk kebahagiaan akhirat, ya. Ya. Tapi mungkin ada juga yang sedang berjuang untuk mencipta kejayaan di muka bumi. Dan ini juga saya nak kongsikan, ini pengorbanan mereka yang dah nak beli kereta, dah tempah tunggu 6 bulan tak dapat kereta. Kenapa? Ini apa cerita? Kereta baru tunggu lama. Ini yang dipaparkan di Harian Metro hari ini, katanya masalah kekurangan bekalan chip mikro ini sebenarnya yang telah melanda industri otomotif global sejak tahun lalu, ditambah dengan angka tempahan tinggi berikutan pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST. Ini menyebabkan pembeli ni dia dah tempah 6 bulan, ada yang sampai kata tak sabar, macam bukan tak sabar, yelah lama sangat 6 bulan. Ya, 6 bulan lama tu. Lepas tu batal. Jadi ini masalah sekarang rupanya bekalan chip mikro. Maknanya bila kita nak pasang, nak cantumkan alat-alat lain kan dalam kereta tu, tak cukup. Jadi macam mana nak jadikan sebuah kereta yang sempurna? Jadi itu masalahnya. Itu dia. Kena sabarlah sebab nanti kalau tak ada semua tu, tak dapat juga kita nikmati semua kan. Okey, apa lagi kita nak kongsikan mungkin di BH boleh ya? Berita harian? Front page Okey, ini tentang memang menjadi bualan di seantero Malaysia, di kedai kopi ke, di pejabat-pejabat profesional ini yang dibuncangkan. UMNO dalam kemelut. Tindakan bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, membuat pelbagai dakwaan terhadap Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Zaid Ahmad Bidi. Disifatkan oleh pemimpin UMNO hanya mengundang kemelut perpecahan dalam parti. Jadi ini yang menjadi bualan dan juga polemik dan perbincangan hangat di seantero maya. Baik, Stadium Shah Alam diroboh, bakal diganti stadium lebih kecil. Ini bayangkan kan, kalau kita pergi Stadium Shah Alam tu, itu antara bangunan ikonik tau di Seksyen 13, sebab ini antara yang terbesar, sebagai terbesar di Asia Tenggara. Jadi katanya perlu akan dirobohkan, digantikan dengan stadium baru yang lebih kecil. Kalau sebelum ni Stadium Shah Alam tu boleh menempatkan lebih daripada 80,000 orang, tapi yang nanti yang baru saat ini dia akan dibuat 30,000 hingga 40,000 penonton saja. Sebab keadaan dia pun dah uzur kan, kita tengok keadaannya. Okey, di Cosmo ni memang berita pilu di mana tentang kematian seorang wanita dan 2 anaknya. Gambar jadi pengubat rindu ini di muka surat hadapan, dan saya kira ada lagi partisipan di halaman yang kedua. Pasal minyak akhirnya berpisah selamanya. Okey. Dan ada juga dalam berkenaan dengan minyak masak ni. Dekat New Straits Times pun ada kat bahagian depan, dekat Cosmo pun ada. Ini berkaitan dengan minyak. Ada sedikit, kalau di Johor Bahru, mereka dapat menupaskan sedikit minyak masak ni. Minyak yang paket-paket tu, dia campur pula minyak yang dah pakai. Itulah dia. Itu masalahnya yang berlaku disebabkan isu pasal minyak tak ada. Kalau ini memang, kalau pergi kedai memang rata-rata tempat minyak tu dah kosong, ada beberapa sahaja. Ada satu sebelum tu penerbit saya nak kongsikan. Ini berkenaan dengan, saya rasa ini antara yang kita boleh kongsikan jugalah. Tengok dah cerita Mak Kilau ke? Dah tengok belum? Belum lagi. Belum? Apa yang menarik? Saya rasa kalau satunya yang membanggakan kita punya rakyat Malaysia, pergi tengok cerita Mak Kilau, pahlawan tu, mereka berpakaian Melayu. Saya kira Mak Kilau antara filem yang dapat membangkitkan semula rasa bagaimana kita perlu mempertahankan kemelayuan dan agama kita. Yang sebelah tu bukan Yang mana?
Mana? Oh, bukan. Okey. Ya, sini ya. Tapi berita baik untuk Fariha. Peluang untuk anda. Apa? Puteri Saadong bakal difilmkan. Mungkin peluang untuk Fariha menjadi Puteri Saadong. Baik, kita nak ini yang terbaru kepada anda di luar sana yang minat menyanyi, menyanyi dan minat je tak cukup, kena berbakat. Ya, kena nak kembangkan bakat anda. TV3 akan mengadakan sebuah program realiti nyanyian terbaru. Jadi dijemput hadir untuk ke sesi uji bakat yang akan berlangsung pada 2 dan 3 Julai 2022 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Stesen Pentas Bandar Utama. Syarat penyertaan boleh semak di Instagram TV3 Malaysia. Okey, itu dia peluang untuk menjadi bintang yang bergelapan. Esok kita akan kembali lagi untuk MHI. Dan apa yang menarik esok? Esok berkenaan dengan lumpuh separuh muka. Ya, mungkin ada banyak kategori kan. Mungkin ada virus tertentu ke ataupun memang ada pelbagai gangguan ke. Kita nak dalami perbezaan-perbezaannya yang terdapat bila muka menjadi lumpuh. Baik, kita jumpa esok di MHI. Jaga diri.